Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan tutorial menjawab soalan bagi muka surat 21 buku latihan topikal tasawur Islam. Okey, muka surat 21 kamu boleh refer sendiri buku latihan ya. Kita dah mula soalan bahagian B iaitu soalan subjektif. Okey, soalan subjektif. Okey, macam biasalah ya. Ustazah ulang lagi sekali. Teknik menjawab soalan subjektif, pastikan kata tugas. Lepas tu semak kehendak soalan. Kemudian pastikan peruntukan markah. Kemudian baru kamu cek dia perlu isi sahaja atau isi dengan huraian atau soalan kebat dia nak isi huraian lengkap dan kesimpulan. Okey. Untuk soalan kebat. Okey, jadi Ustazah harap kamu masih ingat panduan untuk menjawab soalan subjektif ni. Okey. Step 1, step 2 dan step 3. Okey, stepnya. Jadi mari kita tengok soalan 1. Soalan 1 tapi dia minta 4 anak. Okey. Soalan 1 kita ada 4 anak. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi, mari kita baca soalan betul-betul. Okey, soalan nombor 1. Prinsip pandangan hidup Islam terbahagi kepada 6 perkara. Okey, ini adalah kenyataan biasa yang kita dah hafal. Ros sangka Abang Wan tahu mengorat tadi yang Ustazah dah jelaskan sebelum ni. Okey, ini adalah penyataan saja. Okey, di mana soalan? Soalan bermula dari sini. Jelaskan dua ciri prinsip pandangan hidup Islam. Rabbaniyah, Syumuliyah, Waqi'iyah dan Sabat. Okey, ni dia dah letak Rabbaniyah, Syumuliyah, Waqi'iyah dan Sabat. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok step 1. Okey, step 1 kita nak tentukan kata tugas. Okey, di mana kata tugas? Di sini, jelaskan. Okey, jelaskan dua ciri. Okey, jelaskan dua ciri pandangan hidup Islam. So, dua ciri prinsip pandangan hidup Islam ialah kehendak soalan, iaitu subtopik. Subtopik yang kita akan cari jawapannya nanti kat mana. Macam tu So, kehendak soalan di sini. Dua ciri prinsip pandangan hidup Islam. Okey, ini kehendak soalan. Dua ciri, kata tugas, jelaskan. Okey, mari kita tengok. Dia minta jelaskan, dia nak dua isi, peruntukan markah, 2 markah. Jadi mana satu bentuk jawapan yang perlu? Isi sahaja atau isi dan huraian? Isi sahaja. Ya, sebab dia nak jelaskan tapi dia dah minta 2 isi dan dia dah minta peruntukan markah, 2 markah. So, kita tak perlu hurai kerana kita cuma nak bagi 2 isi dengan peruntukan markah sebanyak 2 mata. Jadi, tak perlu huraian, jawab isi sahaja. So, boleh ambil terus daripada buku, teks ataupun nota lah ya. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah sebagai pemberi peraturan hidup. Syumuliyah, kesempurnaan hanya milik Allah. Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu. Just bagi fakta terus. Ya, sebab dia tak nak huraian. Okey, Waqi'iyah, praktikal dan mampu diamalkan, menyelesaikan masalah kehidupan. Nampak tak 2 isi ni? Ni macam mana kamu nak tanda isi, nak tunjuk dekat pemeriksa macam mana tanda isi ni? Guna lambang dash ni. Lambang dash ni bila pemeriksa nampak dia terus tahu je ini adalah isi. So, dia nampak 1, dia nampak 2, 1, 2, 1, 2. Sabat, akidah, kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa kerana tiada sekutu baginya. Tetap sudah ya perkara akidah. Kemudian cara-cara pelaksanaan ibadah khusus seperti solat fardu yang telah ditetapkan dalam Islam pun tidak berubah. Sabat 1, 2 isi. So, bagi terus 2
isi. Okey, mana nak ambil jawapan? Di sini jawapan ada di buku teks. Ni dia, muka surat 46. Awak tengok sini kan? Okey, buku teks bagi 4. Ada yang buku teks bagi 2, ada yang buku teks bagi 3 ciri. So, tadi soalan dia nak 2 markah dan 2 isi. So, pilih mana-mana 2. Pilih yang ni ke? Pilih yang ni dengan yang ni ke? Ataupun pilih ni dengan ni? Mana-mana 2. Asalkan lengkap peruntukan markah. Okey. Kita berbalik tadi pada soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Nyatakan 5 keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam. 5 keistimewaan. So, mari kita tengok. First, tengok kata tugas. Kata tugas dia minta apa? Dia minta nyatakan. Bila nyatakan ni on the spot je dalam kepala terus set dia. Dia tak nak huraian. Sebab kata tugas seperti nyatakan, sebutkan, senaraikan, tuliskan. Itu semua kata tugas yang tidak meminta huraian. Okey, dan tengok sini dia minta 5 keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam. Okey, 5 keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam. So, dia nak 5 markah peruntukan mata. So, peruntukan markah dia nak 5 mata. So, terus sahaja bagi 5 isi. Macam yang saya dah sediakan di sini. Kamu boleh tengok. Okey, mari kita tengok kat mana kita nak dapat jawapan. Okey, 5 keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam ada pada subtopik yang ketiga. Okey, muka surat 47. Okay, boleh kamu tentukan nak ambil yang mana? Sebab tadi dia nak 5 isi. 5 markah. Okey, 5 isi, 5 markah. Boleh tentukan nak ambil yang mana? Ya, ambil yang tajuk besar saja. Ambil yang ini saja. Ambil mana-mana 5. Yang ni boleh tak? Huraian kecil-kecil ni, huraian dalam ni perlu ambil? Tak perlu Huraian dalam tak perlu ambil. Ambil tajuk besar ni saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keistimewaan prinsip pandangan hidup Islam. Soalan tadi cuma minta 5 isi sahaja. Okey. 5. Okey. Seterusnya soalan nombor 3. Kepentingan mengamalkan hidup Islam Rabbaniyah dan Alamiah. So, dia dah minta, dia dah tentukan dah. Okey. But first, kata tugas dia minta huraian. Huraian terus je dalam fikiran. Dia nak isi dan kamu mesti hurai, tak boleh bagi isi sahaja. Okey, dan dia nak kehendak soalan dia apa? Kepentingan mengamalkan prinsip hidup Islam. Dia nak prinsip apa? Dia nak prinsip Rabbaniyah dan Alamiah. So, macam ni lah bentuk jawapan nanti masa kamu tulis dalam buku jawapan masa besok. Ya, ini tak ada ni tau. Dalam soalan tak ada ni. Kalau tak ada lah, kalau dibagi maksudnya lembaga peperiksaan baik lah. So, Rabbaniyah, Alamiah ni kadang-kadang tak ada. Jadi, kamu kena pecahkanlah sendiri bentuk begini. So, diminta Rabbaniyah dan Alamiah kan? Jadi, pecahkan sendiri. 1 Rabbaniyah, 2 Alamiah. So, baru kamu start jawab. Tengok bentuk dia. Ni, buku ni dia dah tunjuk bentuk cara menjawab dengan baik. Sebab kadang-kadang bila dapat soalan SPM, dia tak pecahkan ni macam ni. Yang ini saja yang ada dalam buku soalan. So, kalau kita pelajar yang bijak, masa kita tulis jawapan dalam buku jawapan, kita dah pecahkan Rabbaniyah, Alamiah ni, kita dah pecahkan bentuk ni. Bentuk yang ini okey, Ustazah padam. Ustazah dah conteng banyak-banyak ni. Ustazah harap kamu faham lah Okey, mari kita tengok. So, tadi dia nak isi dengan huraian, dia nak kehendak soalan, prinsip pandangan hidup Islam. Kepentingan mengamalkan prinsip pandangan hidup Islam. So, mari kita tengok. Rabbaniyah, terus saja jawab dengan huraian mengajar kita untuk memahami kehidupan bahawa akhirat adalah tujuan yang sebenar. Sedangkan dunia hanya sementara. Mana isi mana huraian sini? Ya, mengajar kita untuk memahami kehidupan
bahawa akhirat adalah tujuan yang sebenar. So, mengajar kita untuk memahami kehidupan dia adalah isi, bahawa akhirat adalah tujuan yang sebenar sedangkan dunia hanya sementara adalah huraian. So, sini isi, 1 markah. Sini huraian, 1 markah. Baru dapat 2. Okey. Okey, alamiah pun sama. Memahami Islam menekankan prinsip keadilan untuk semua dan menentang diskriminasi perkauman. So, mana isi? Memahami Islam menekankan prinsip keadilan untuk semua. Okey? Ini isi kita. Isi. Dan menentang diskriminasi perkauman adalah huraian. 1 markah. Okey, boleh? Mana nak ambil jawapan? Jawapan ada pada subtopik yang keempat, tak silap saya. Ni muka surat ni. Kamu buka muka surat 48, kamu buka muka surat 49. Dia sebelah menyebelah tu. Dua muka surat tapi subtopiknya sama. So, boleh ambil di sini ni. Tengok ni. Rabbaniyah yang ini. Sebelah dia ni Syumuliah. Jangan ambil. Nampak ni Syumuliah ni. Kamu olah lah ayat tu. Okey, alamiah yang ini. Ambil yang ini. Okey. Yang ini praktikal waqi'iyah. Okey. Sahabat dan murunah yang ini. Okey, kalau kamu tak berapa nampak, kamu refer balik nota yang Ustazah dah sediakan. Sebelum ni kita dah lengkapkan modul. Saya dah tukar kepentingan tu saya dah tukar bentuk begini. Kepentingan mengamalkan maaf, dia lambat keluar sikit internet. Kepentingan mengamalkan prinsip hidup Islam, kamu tengok sini. Rabbaniyah apa, Syumuliah apa, Waqi'iyah, Sahabat dan Murunah apa ni, nampak ni. Ustazah dah mudahkan ke dalam bentuk begini. Okey, boleh refer nota. Lepas tu pilihlah Rabbaniyah yang ini jawapan dia. Alamiah yang ini jawapan dia. Okey. So, pindahkan dalam jawapan. Tapi kelas, kamu mesti tahu juga cara nak menghurai sendiri sebab nanti masa peperiksaan tak boleh tengok buku. Jadi, faham konsep, faham isi, kamu boleh goreng sendiri dia punya penerangan. Tak perlu bergantung pada buku. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan 4. Okey, huraikan kesan mengabaikan prinsip hidup Islam dalam kehidupan seharian dari aspek individu, masyarakat dan negara. So, huraikan, dia nak minta isi dan huraian. Setiap satu ni cuma satu isi, satu huraian. Individu, satu isi, satu huraian. Masyarakat, satu isi, satu huraian. Begitu juga dengan aspek negara. Okey, jadi kat sini Ustazah dah sediakan jawapan. Sebabnya, okey, mari kita tengok. Kesan mengabaikan prinsip hidup Islam ni adalah kehendak soalan. Okey, tapi ada tapinya. Tapi kesan mengabaikan prinsip hidup Islam tidak ada dalam subtopik. Jadi ini lebih kurang macam soalan kebat jugalah. Kamu kena fikir sendiri. So, bagi je lah apa-apa jawapan yang munasabah ataupun logik. Kesannya, bila kita mengabaikan prinsip hidup Islam, dah tentulah kita akan sesat. Lepas tu masyarakat akan berkecamuk, negara akan hancur. So, kamu elaborate sendiri huraian kamu. Boleh tengok Ustazah dah sediakan jawapan ni. Kamu boleh buat contoh dan sediakan jawapan sendiri. Seorang individu akan terdedah kepada kesesatan, isi. Kerana tiada bimbingan dalam membuat pilihan keputusan yang benar dalam kehidupan. Huraian. Okey? Sini isi. Sampai sini isi. Kerana sampai habis tu huraian. Kemudian masyarakat. Okey, apa efek? Apa kesan negatif jika mengabaikan prinsip hidup Islam pada masyarakat? Masyarakat akan dibanjiri oleh golongan yang mementingkan diri sendiri. Isi. Kerana lahirnya generasi yang cenderung melakukan sesuatu sesuka hati tanpa merujuk kebenaran. Huraian. Okey. Ni idea Ustazah Kamu mungkin ada idea lain yang lebih baik. Jadi kamu elaborate sendiri isi dan huraian kamu asalkan jawapannya munasabah. Okey. Untuk soalan nombor 4, bentuk soalan nombor 4 macam ni, kalau dalam skema jawapan tu dia akan cakap mana-mana jawapan munasabah diterima. Jadi kamu kena bagi jawapan munasabah, logik akal dan menjawab soalan. Okey? Okey, bagi negara pula, negara akan hancur binasa kerana ditakbir jauh dari landasan Islam. Yang akibatnya kehilangan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, negara akan hancur binasa kerana ditakbir jauh dari landasan Islam adalah isi.
dan akibatnya kehilangan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi huraian, ya. Bila kita tidak melaksanakan prinsip pandangan hidup Islam dalam membuat keputusan, maka negara kita akan kehilangan apa? Baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibun, ya. Wa rabbun ghafur. Kamu tak tahu, Ustazah tak pasti sama ada kamu pernah dengar ke tidak jawab apa konsep ni. Ini adalah konsep politik dalam Islam, Kenapa kita perlu wujudkan negara Islam? Kita nak baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Kita nak negara yang maju, ya, dalam masa yang sama mendapat keampunan Allah. Ni sajalah Ustazah cerita luar kotak sikit. Okay? So, bila kita menuruti perintah Allah, maka negara kita akan ditadbir dengan cara yang diredha, maka kita akan dapatlah baldatun tayyibun wa rabbun ghafur ni. Inilah matlamat kita membina negara kalau dalam politik Islam. Okey? Okey, Ustazah harap penerangan Ustazah telah pun memberi kefahaman kepada kamu bagaimana untuk menjawab soalan latihan bab 5 daripada muka surat 20 sampai muka surat 22. Okey, untuk soalan nombor 5 kita dah bincang dalam kelas sebelum ni. Jadi boleh rujuk video yang sebelum, iaitu video PDPR minggu lepas. Okey, itu saja dari Ustazah. Ustazah harap kamu lengkapkan latihan bab 5 dari muka surat 20 sampai muka surat 25. Okey, jadi kita tinggal 4 bab saja lagi. Okey, mari kita kejar untuk habiskan sebelum sesi persekolahan 2021 tamat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.